Okey? Okey. So kita dah record kelas. So hari ini kita akan sambung untuk pembelajaran kita iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Maksudnya di sini iaitu bagaimana sejarah itu dikaji dan diambil maklumat dia. Baik. So kalau kita lihat di sini kaedah penyelidikan sebenarnya sejarah ada 3 kaedah. Ingat ada 3 kaedah iaitu kaedah arkeologi, kemudian kaedah lisan, okey, dan satu lagi kaedah bertulis. Ada 3, ya. Kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. So kalau kita lihat, mula-mula kita tengok kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi ini merupakan proses, ya, dia satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Maknanya cara-cara untuk dapatkan maklumat tu daripada barang-barang yang ditinggalkan. Okey, barang-barang sejarah yang ditinggalkan. Apakah barang sejarah yang ditinggalkan tu, cikgu? Iaitu barang-barang seperti fosil. Fosil kita tahu kan, tulang-tulang haiwan, tinggalan tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga tembikar, kemudian barangan-barangan logam dan juga kulit-kulit siput. Ini adalah bahan-bahan tinggalan sejarah. Macam mana diorang nak dapatkan bahan-bahan ni, cikgu? Diorang akan gunakan kaedah proses gali dan cari. Ni dia. Gali dan cari. Ya, gali dan cari. Itu kalau kita lihat, contohnya macam ni kan. Kalau kita tengok gambar ni, kita zoom in gambar ni ya. Kita tengok, ni. Diorang ni bukan main pondok-pondok tau. Diorang ni bukan main masak-masak. Korek, jom masak kat sini. Korek, jom masak kat sini. Tak. Dia bukan buat macam tu. Diorang sebenarnya tengah buat gali dan cari. Mana tahu kat situ ada bahan-bahan, ada tulang haiwan ke, ada kulit binatang ke, ataupun ada peralatan logam ke. Diorang tengah cari. Dan ini memang berlaku. Di mana tahu? Di negara kita, iaitu di Sungai Batu, iaitu di negeri Kedah. Memang ada tapak untuk buat gali cari ini. Okey. Dan hasilnya mereka jumpa apa tahu? Ini diorang pernah jumpa ni. Diorang pernah jumpa ni. Kalau korang tengok kat sebelah kanan ni, ini dia. Iaitu apa ni? Rangka, tulang ya. Tulang perak men. Kalau kita tengok sini, ni dia. Tulang perak men. Ya, rangka-rangka perak men. Di Lenggong, di Perak. Ni rangka ni, tulang rangka manusia zaman dahulu. Dianggarkan berusia lebih daripada 10,000 tahun dahulu. 10,000 tahun dahulu ya. Tulang-tulang ini dijumpai. Jadi inilah dia kaedah arkeologi. Ini kalau di atas darat tau. Di atas darat. Arkeologi atas darat. Tetapi ada juga arkeologi yang di dalam laut. Macam ni. Macam ni kalau kita lihat Selain itu terdapat juga bidang arkeologi maritim ataupun dipanggil arkeologi bawah air. Di bawah air. Kaedah ini merupakan satu proses dapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia, maknanya mencari maklumat, maklumat tinggalan manusia yang terdapat di dasar laut, maknanya di dalam laut. Di dasar laut, sungai ataupun tasik. Contohnya kalau kita lihat, iaitu tapak kapal. Tapak kapal karam, struktur-struktur purba dan juga artifak-artifak. Ni kalau kita lihat di sini kan, nampak tak? Korang pun nampak tak? Adanya gambar di mana penyelam-penyelam sedang tengok apa tahu? Ini nampak ni.
ada tebikar-tebikar, okey, bahan-bahan tinggalan zaman dahulu. Ini pun dia akan buat, dia akan kotakkan, kemudian dia akan gali cari. Nampak tak? So ini adalah proses gali cari, tapi arkeologi ini bawah air. Dia bawah air. So inilah dua kaedah arkeologi. Maknanya kaedah arkeologi yang biasa dan satu lagi kaedah arkeologi bawah air. Maknanya apa itu kaedah arkeologi? Proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. So itu kaedah arkeologi. Okey. Baik. Kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh tulis dalam Zoom chat. Ya. Nanti cikgu akan bacakan soalan kamu dan cikgu akan berikan jawapan. Okey. Baik. So, kita lihat itu kaedah arkeologi. Kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Ini kaedah lisan ni. Susah nak cakap ni. Kaedah lisan ni kenapa cikgu? Baik. Kaedah lisan oral, kaedah lisan, kaedah oral ya. Kaedah lisan merupakan satu proses mendapatkan maklumat juga, tapi melalui temu bual. Maknanya melalui interview. So individu yang ditemu bual akan dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber. So orang sumber ini biasanya terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, pernah melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Ini kaedah lisan, temu bual. So langkah-langkah dalam mengenal ataupun dalam kaedah lisan ini iaitu langkah pertama, kamu kena kenal pasti. Langkah pertama, kamu kena kenal pasti, maknanya kena ketahui mengenal pasti orang sumber itu dan juga kena sediakan soalan berdasarkan tajuk-tajuk kajian. Yang kedua, okey, iaitu menemu bual, interview dan merakamkan perbualan tersebut. Kena record perbualan itu. Dan yang ketiga, iaitu menyalin rakaman itu, kopi rakaman itu, kemudian simpan data perbualan dan membuat penulisan. Sebagai contoh, kaedah lisan ni, sebagai contoh, katakanlah kamu semua nak pergi jumpa siapa tahu? Kamu nak temu bual Lee Chong Wei. Kenal tak Lee Chong Wei? Kenal tak Lee Chong Wei? Kenal? Lee Chong Wei pemain badminton negara, pemain badminton nombor 1 negara dunia. Lee Chong Wei pemain badminton negara. Bila kamu jumpa dia, ini pemain badminton negara ni. Kita nak temu bual dia ni, kaedah lisan ni. Kamu temu bual dia. Kalau kamu nak temu bual dia, mestilah kamu tanya pasal apa? Kalau jumpa Lee Chong Wei, kamu tanya pasal apa? Apa soalan yang kamu nak tanya? Kenapa dia main badminton? Satu, kenapa dia main badminton? Yang kedua, mungkin kamu akan tanya, berapa lama dah main badminton? Betul tak? Kemudian nombor 3, kamu akan tanya, macam mana dia praktis berlatih main badminton? Kamu tanya berkaitan bidang dia. Jangan kamu tanya Lee Chong Wei. Beli raket brand apa? Beli raket brand apa? Takkanlah kamu nak tanya dia, Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, macam mana you boleh main PUBG ya? Main PUBG? Kan? Kemudian takkanlah kamu nak tanya dia, Datuk Lee Chong Wei, saya nak tanya, sekarang ni saya pakai kereta Proton Saga. Best tak kalau pakai kereta BMW? Kan? Macam Lee Chong Wei nak cakap apa maknanya apa tahu? Maknanya kalau kamu nak tanya orang tu, mestilah tanya pada orang yang betul. Kan? Macam korang kan? Macam korang semua kan? Kalau korang tahu Cikgu Rafi ni, cikgu ajar sejarah. Kamu tanya pasal apa? Mestilah kamu tanya pasal? Kenapa cikgu ajar sejarah? Pasal sejarah.
Takkanlah tiba-tiba kamu tanya, cikgu, saya nak tanya, okey, 3 kali 3 campur 9 berapa ya? Okey, baik. Bukan cikgu tak boleh jawab, boleh. Tapi cikgu ajar sejarah, bukan matematik. Kan? Jadi, kena tanya pada benda yang betul. Okey, ya. Jangan tanya. Ataupun mungkin kamu tanyakan, cikgu, macam mana cikgu berlakon dalam filem Mat Kilau tu? Uh, Okey, cikgu memang berlakonlah dalam filem Mat Kilau tu. Okey, baik. Baik. Sebenarnya cikgu memang suka bersilat. Kan? Cikgu dulu memang suka bersilat. Ah, Okey. Itu silat ke? Bukanlah tu Ultraman lah. Oh, salah Oh, tu Ultraman. Salah. Sorry. Ini Ultraman. Bukan buat kilau. Sorry. Oh, salah filem. Sorry. Okey. Ini Ultraman. Betul ini Ultraman okey. Saya pandai silat. Okey. So pandai silat Cik, wah. Saya pandai silat. Okey, baik, tak apa. Cikgu takutlah Solihin ni dia pandai silat. Takut. Okey, baik, tak apa. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kaedah lisan boleh. Tapi kamu kena tanya pada orang yang betul. Baik, itu satu. Dan satu lagi, kalau kamu nak tanya, masalah kaedah lisan ni apa tahu? Kaedah lisan ni banyak pokok tambah. Banyak cerita tambah-tambah. Contohlah kan, kalau kamu tanya mak ayah kamu ataupun tanya atuk kamu, macam kita selalu tanya, kita tanya atuk kamu, atuk dulu kerja sebagai apa? Oh, atuk dulu berjuang. Oh, menentang penjajahan Jepun dan juga menentang penjajahan British. Uish, betul. Betul. Atuk dulu menentang penjajahan Jepun. Oh, ya ke? Atuk dulu masa Jepun serang, terus atuk bertukar jadi Ultraman. Terus atuk fire seorang-seorang. Atuk ni biar betul atuk ni. Uish, atuk dulu bertukar jadi Superman. Ting. Macam tu je. Kita pun, atuk aku ni betul ke tak betul? Atuk dah makan belum? Belum. Atuk belum makan ni. Patutlah cerita lain macam. Jom kita pergi makan dulu. Maknanya atuk kamu ni cerita dia kadang-kadang tambah-tambah aja banyak. Kan? Jadi kena tengok dulu. Takut cerita dia cerita pelik-pelik pula kan. Kan? Macam baru-baru ni kan, ada orang tu lah, ada seorang pemandu Grab, dia jumpa cikgu, dia borak-borak dengan cikgu. Oh, aku hari tu aku ada bawa 2 orang pelancong. Seorang daripada Amerika, seorang lagi daripada Jepun tau. Ya ke? Ya. Lepas tu kan, dia bawakan kopi untuk cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Thanks sayang. Tak tipu cikgu. Tak tipu. Sedap ni kopi ni. Okey, baik. Pemandu Grab tu, kawan cikgu, dia cakap apa tahu? Dia bawa 2 orang pelancong, seorang daripada Amerika, seorang daripada Jepun. Dia kata apa tahu? Orang dari Amerika cakap apa? Dia kata apa? Dia cakap lah dalam bahasa Melayu kan. Dia cakap kan, kenapa Kuala Lumpur ni tak banyak bangunan tinggi-tinggi lah? Kan? Saya punya di US tu, semua bangunan tinggi-tinggi, semua dah maju-maju. Dia kata apa? Aku geram aja. Kan? Aku geram je. Dia dikutuk-kutuk Malaysia ya, tak apa. Kemudian kawan dia sebelah Jepun, dia cakap apa? Tidak. Di Jepun lagi hebat. Jepun, kamu tahu tak? Kalau buat bangunan tu, dia buat bangunan tu dalam 3 bulan je. 3 bulan je boleh siap bangunan tu. Tinggi-tinggi semua. Lagi hebat kami. Wah, hebatnya. Kan? Lepas tu kawan cikgu cakap apa tahu? Dia ni kan. Kemudian bila dia lalu dekat KLCC kan, dua-dua orang pandang. Bangunan apa ni tingginya? Kawan cikgu cakap apa tahu? Entah. Semalam tak ada. Hari ni baru ada. Hebatnya orang Malaysia. Semalam tak ada. Hari ni dah ada. Hebat tak? Dua-dua pelancong dah macam.
Okey. Kan macam klik-klik sikit. Lepas tu dia cakap macam tu. Kawan cikgu cakap macam tu. Cikgu gelakkan je. Cikgu cakap kau ni kan teruk betul lah cerita. Dia macam tu. Maknanya apa? Kaedah lisan ini kita tak boleh terima sebagai fakta tau. Kena kaji dulu. Ya ke tidak? Ada ke bangunan KLCC tu semalam tak ada, hari ni boleh ada? Ingat apa? Magician ke apa? Kan? Jadi kena tahu dia punya fakta dulu. Okey? Itu paling penting. Baik. So itu kelemahan kaedah lisan. Baik. Kemudian kita tengok kaedah yang ketiga. Kaedah bertulis. Baik. Kita tengok kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan satu proses mendapatkan maklumat juga, tapi daripada tulisan dan juga lakaran. Maknanya daripada tulisan-tulisan, daripada lakaran-lakaran. So maklumat ini diperoleh daripada kat mana tahu? Kat dinding-dinding gua, dekat kayu, dekat batu dan juga dekat bahan-bahan yang bercetak. Contohnya macam ni tahu. Kalau korang tengok dekat Gua Tambun ni ada lukisan. Tengok lukisan dekat dinding tau. Kat Dia dinding arnab tu. dengan lembu. Dia ada lukis macam arnab. Dia lukis macam lembu pun ada, dia lukis. Ini lukisan pada dinding Gua Tambun, iaitu di negeri Perak. So ini dipanggil kaedah bertulis. Kaedah bertulis. So langkah-langkah dalam kaedah bertulis ni adalah pertama sekali kena kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Maknanya sumber sejarah yang betul. Kemudian yang kedua, kumpulkan sumber-sumber sejarah itu. So bila dah kumpulkan, barulah beri tafsiran, mentafsir maklumat. Maknanya mengkaji maklumat itu dalam sumber tersebut. Dan langkah keempat, barulah kamu membuat penulisan. So, bagi seorang pengkaji, macam kita ni pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. So, kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah ini akan memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Jadi, maknanya kalau kita lihat di sini, kita telah mempelajari tentang 3 kaedah penyelidikan, iaitu kaedah arkeologi, kemudian kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Ya, ada 3 kaedah. Dan kita lihat sini sikitlah. Ruang dan masa. Ini yang kita nak cerita, ruang dan masa ni. Ruang dan masa. Sikit tentang ruang dan masa. Okey. Baik, sebelum itu, tentang kaedah-kaedah tadi, ada tak sesiapa yang tak faham tentang kaedah arkeologi, tentang kaedah bertulis, tentang kaedah lisan? Ada tak sesiapa yang tak faham lagi? Ada. Okey, ya San. Apa yang tak faham San? Dia buat dia tulis guna apa dulu Okey, bagus soalan ni Hasan. Kalau di dinding-dinding dulu, mereka menggunakan beberapa bahan seperti yang pertama, mereka menggunakan kayu. Kayu untuk dia conteng kat dinding tu. Satu lagi, mereka menggunakan batu berwarna merah. Okey, dulu ada batu, memang ada tahu batu berwarna merah, yang mana kalau kamu gosokkan di dinding, dia akan tinggalkan warna merah. Memang ada. Jadi dia gosok guna batu. Batu berwarna merah. Jadi batu itu meninggalkan kesan di dinding. So dinding tu nampaklah macam dia punya coretan tu ataupun lukisan tu warna kemerah-merahan. Bagus soalan Hasan. Dia cuting guna apa tu? Bagus. Baik. Ada soalan lain nak tanya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita pergi sedikit tentang ruang dan masa. Ruang dan masa ini sangat penting. Sebab apa? Kamu kena tahu bila masanya perkara-perkara ini berlaku. Sejarah ini berlaku sebenarnya. Baik.
sejarawan menggunakan kalau kita urutan masa, maknanya kronologi urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. So urutan masa ini dikenali sebagai kronologi. Kronologi. So konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan juga alaf. Ada 3. Okey. Dan kalau kita lihat konsep masa ini juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Baik. Sebelum kita tengok ini, lebih baik cikgu lukiskan bagaimana sebenarnya dia punya kronologi ini. Baik, begini. Okey. Baik, sebenarnya begini. Baik. Baik. Ini cikgu lukiskan satu garisan. Baik. Sekarang ni kita tahun berapa? Sekarang ni kita tahun 2000 berapa? Sekarang kita tahun 2000. 22. Okey, 2022. 2022. Dan kamu lahir pada tahun bila? 12. 2012. Sebelum tu. 2012. Ya, 2012. Betul. Maknanya kamu lahir tahun 2012 sebelum ini. Kemudian juga, siapa tahu mak kamu lahir tahun bila? 1984. Okeylah, 1984 mak kamu lahir. Okey. Kemudian kamu tahu tak Malaysia merdeka tahun bila? 1976. 1957. 1957. Betul. Betul kan? Maknanya di sini cikgu nak bagi tahu yang ini 2022. Okey, kamu join kelas kelas online. Okey, kelas online Cikgu Rafi. Okey, baik. 2012 kamu lahir. Okey, kamu lahir. Kemudian 1984, okey, ibu lahir. Ibu kamu lahir. Kemudian 1997 Malaysia Malaysia merdeka. Okey, Malaysia merdeka. Baik. Ini semua ini dipanggil kronologi. Baik. Kemudian sebelum lagi kamu tahu tak bahawa sebelum tu lagi kita tahu bahawa pada tahun kalau kamu nak tahu pada tahun 700 bukan 570 masih 570 iaitu Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570. Baik, kemudian sebelum tu lagi apa dia, iaitu pada abad yang kita ambil kat sini. Yang ini abad pertama, tahun pertama. Tahun 1 Masihi inilah dikatakan sebagai tarikh Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir. So untuk pengetahuan kamu, semua garisan yang ini semua adalah tahun untuk apa? Tahun Masihi. Itu semua tahun Masihi. 1 Masihi, 570 Masihi, 1957 Masihi. Sekarang ni pun kita tahun 2022 Masihi. Tapi kalau sebelum Nabi Isa lahir tu cikgu, sebelum Nabi Isa tu lahir, itulah tahun yang dipanggil sebagai kita ambil kat sini, daripada sini sampai ke belakang, ini dipanggil tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Masihi. Ataupun dipanggil SM. SM sebelum Masihi. Jadi sebelum Masihi ada apa cikgu? Ada lagi. Iaitu kat sini ada lagi. Contohnya kat sini ada tamadun lagi tahu. Iaitu tamadun Mesir purba. Iaitu zaman apa tahu? Zaman pembinaan piramid. Piramid wujud sebelum Masihi.
Kemudian ada lagi tahun-tahun sebelum itu. Kalau berjuta-juta tahun dahulu kan, itu zaman apa? Zaman yang ada dinosaur. Dinosaur itu sebelum Masihi. Itu sebelum Masihi. Nampak tak? Jadi, kesimpulannya yang cikgu nak bagi tahu bahawa kalau zaman sebelum, maknanya sebelum Nabi Isa lahir, ianya adalah sebelum Masihi. Maknanya bila start Nabi Isa lahir, maka itu dipanggil Masihi. Boleh faham? Boleh. Okey, dan kamu tahu tak? Cikgu. Ya. Kalau sebelum Masihi, lepas tu Masihi, maksudnya tak ada ke selepas Masihi? Tak ada, sebab sekarang ni masih lagi Masihi. Maknanya sekarang ni tahun 2022 kan? Tahun 2022 ialah tahun 2022 Masihi. Maksudnya, maknanya, okey, tahun 2022 ini adalah 2022 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Ni, nampak tak? 2022 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Itu maksud dia. Maknanya kalau katakan tahun depan 2023, maknanya 2023 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Macam tu. Dan kenapa dipanggil Masihi, cikgu? Kenapa dipanggil Masihi? Kerana nama Nabi Isa ni sebenarnya Isa Al-Masih. Nama dia sebenarnya Nabi Isa Al-Masih. Jadi sebab itu diambil nama di belakang ini, di belakang ini menjadi Masihi. Ya, betul. Masihi. Okey. So kalau dalam Islam memang dipanggil Nabi Isa. Kalau untuk agama Kristian, Nabi Isa ini juga dipanggil sebagai Jesus Christ. Okay, Jesus Christ. So maknanya sebelum Jesus Christ lahir, maknanya itu sebelum Masihi. Ya, itulah perkara-perkara penting yang kamu kena faham. Oh, begitu. Inilah dia, okey, permulaan kepada Masihi dan sebelum Masihi. Okey, baik. Ada soalan nak tanya tentang garis masa ni? Okey. Ada. Ya, Hasan. Bila Nabi Adam dicipta? Oh, Nabi Adam awal lagi. Nabi Adam awal lagi. Dianggarkan Adam, Nabi Adam tu ataupun Adam tu sebenarnya sekitar kira-kira di sini. Dia lebih kurang 15,000 tahun, okey, ataupun 20,000 tahun sebelum Masihi. 15,000 atau 20,000 tahun sebelum Masihi. So sekitar tahun-tahun di sini. Di sini Nabi Adam lahir. Okey, tapi Nabi Adam lahir dia belum dikira sebagai zaman yang bertulis sebab tidak ada catatan. So yang mula dicatatkan adalah pada zaman Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa menjadi satu pengiraan untuk waktu. Tapi cikgu bukan ke zaman-zaman piramid ke zaman macam Nabi Musa kan? Ya, betul. Kan zaman Firaun tu kan dia ada tulis-tulis kat dinding juga. Betul. Kenapa cikgu kata dia tak tulis? Kenapa tak tulis? Dia tak tulis kat dinding, tapi dia tidak ada catatan dalam bentuk rekod. Dia macam ni sebenarnya. Dia masih dalam kajian. Kalau katakan macam piramid kan. Okey, piramid tu ada catatan kat sini kan. Kat dinding-dinding dia kan. Tapi catatan itu, okey, masih lagi kita kata berlangsung dalam catatan yang tidak rasmi. Dan ianya masih lagi dibuat kajian. Masih lagi dibuat kajian. So, piramid ini juga nanti kamu akan belajar tentang tamadun awal. Nanti kamu akan belajar juga tentang sejarah tamadun awal. Betul?
Okey, boleh faham? Boleh. Cuba Hasan. Hasan mungkin ada soalan-soalan yang hebat-hebat ni. Cuba Hasan tanya lagi. Okey, itu tentang piramid dan okey, catatan-catatan piramid ini memang bertulis dan Nabi Isa inilah dikira sebagai permulaan sejarah. Permulaan untuk sejarah. Jadi cikgu, Ya, dia kata Herodotus tu ya. bapa kepada sejarah. Ya betul. Betul. Herodotus tu zaman dia zaman Nabi apa? Okey. Herodotus itu tak ada tulis apa-apa ke? Okey. Herodotus itu sebenarnya adalah dilahirkan Herodotus itu pada zaman-zaman tamadun Yunani. Okey, iaitu tamadun Yunani itu di sini. Okey, di kawasan sini, di kawasan sini dan di kawasan sini. Di Habis kawasan tu kenapa cikgu kata zaman Nabi Isa yang mula sejarah? bukan zaman Nabi Isa yang mula sejarah. Zaman Nabi Isa yang mula dikira masa. Bukan sejarah tapi masa. Kamu faham tak maksud masa? Mesti confused ni. Dia macam ni. Kalau kamu nak kira tentang sejarah, okey, tentang sejarah Sejarah ni, okey, nak kira catatan daripada mana? Bukan cikgu yang buat ahli sejarawan. Dia kata apa? Kita mulakan kira tahun. Sekarang ni tahun berapa? 2022. Yes, 2022. Sejak mana cikgu? Sejak lahirnya Nabi Isa. Kenapa lahirnya Nabi Isa cikgu? Sebab Nabi Isa ni mewakili dua agama yang besar, iaitu agama Islam dan juga agama Kristian. So kedua-dua masyarakat ini percaya kepada Nabi Isa. Jadi, okey, orang-orang agama Kristian iaitu Jesus Christ telah memulakan pengiraan tahun bermula daripada saat kelahiran Nabi Isa. Jadi daripada situlah bermulanya tahun Masihi. Tetapi sejarah ditulis awal lagi. Mata. Sejarah ditulis baru nampak mata. Okey, sejarah ditulis sebelum sangkutlah. Okey, nantilah. Okey, sejarah ditulis sebelum tu lagi. Tapi yang kita nak cerita tadi ialah masa, iaitu tahun 2022. Sekarang kamu semua lahir tahun bila? 2012. Bayangkan kalau katakan, okey, mereka tak buat kiraan. Mereka tak mulakan kiraan daripada Nabi Isa. Okey, diorang mula kira daripada mana cikgu? Entah. Daripada mana entah. Jadi dia tidak ada asas. Sebab itu, okey, Nabi Isa itu ahli sejarawan meletakkan itu sebagai permulaan kiraan tahun. Bukan kiraan sejarah, kiraan tahun. Kiraan tahun. Tapi sejarah sebelum tu ada tak cikgu? Ada. Sejarah sebelum tu pun ada. Kisah apa? Kisah macam masa tanya macam kisah piramid, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh. Ada. Ada semua tu. Tapi sebelum Nabi Isa tu lagi. Maknanya ia berlaku sebelum Nabi Isa dilahirkan. Boleh faham tak Hasan? Boleh kalau ada apa-apa confuse boleh tanya, tak apa, cikgu boleh bagi tahu. Sabrina confuse tak? Zaman Hang Jebat zaman apa? Zaman Hang Jebat zaman Melaka. Zaman Hang Jebat zaman Melaka, dan zaman Hang Jebat itu berlaku di mana? Zaman Hang Jebat tu berlaku di sini. Di sini. Iaitu pada tahun 1500. 1500 kat sini. Zaman Hang Jebat, Hang Tuah semua dekat situ. 1500.
Jadi bila kita dah tahu dia punya tulisan tu, baru kita tahu, oh ini susunan dia. Inilah cerita dia. Okey. Baik, tak apa. Mungkin ada yang tanya, cikgu hari ni tak tulis apa-apa ke? Nampaknya hari ni kita tak sempat tulis apa-apa. Tapi the next class kita akan tulis. Okey. Okey. Itu bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Dengar tak? Hujan. Itu bunyi guru. Okey, bunyi guru. Tak apa. Baik. So di sinilah macam cikgu lukiskan tadi, macam inilah tadi. Nampak tak? Sama je sebenarnya. Okey, baik. Cuma penambahan sikit, iaitu ini zaman Masihi dan ini zaman sebelum Masihi. Maknanya sebelum Nabi Isa dilahirkan. Okey. Dan di sini kita tinggal di kawasan 2020. Okey, depan lagi sini 2022. Dan okey, untuk timeline kalau 10 tahun dipanggil satu dekad. Dan kalau 100 tahun dipanggil satu abad. Dan kalau 1000 tahun dipanggil alaf. Dipanggil alaf. Jadi kalau kita lihat di sini, nampak tak ni? Okey, iaitu dekad ialah tempoh selama 10 tahun. Abad iaitu tempoh selama 100 tahun. Dan alaf ialah tempoh selama 1000 tahun. Baik. Satu soalan untuk kamu Okey, satu soalan untuk kamu. Baik, kalau katakan alaf. Okey, kita ni sekarang ni kita dah kita dah di tahun 2022. So kita dah alaf ke berapa? 2 alaf. Alaf kedua, betul? Alaf kedua. Baik. Kalau kita katakan tahun 2022 juga, kita abad ke berapa? Kita abad 2000. Abad ke-2000? No. Abad ke-20. Abad ke-2? Belum. Sebenarnya kita abad ke-21. Kita abad ke-21. Tahu sebab apa? Sebab kalau dia macam ni. Korang tengok betul-betul susunan dia. Kalau daripada tahun 1 Masihi, okey, hingga 100 Masihi, dia dipanggil abad ke berapa? Iaitu abad ke-1. Abad ke-1 Masihi. Itu macam tu. Abad ke-1. Kemudian tahun, okey, kita ambil lah tahun 101 hingga ke 199. Ini abad ke-2 Masihi. Kemudian 201 hingga 299. Okey, ini abad ke-3 Masihi. Kemudian 300 hingga 399. Ini abad ke-4 Masihi. Dia macam tu. Okey. 200 lah. 200. Ini 100. Baik. So sekarang ni kita abad ke berapa? Abad kalau kita tengok kita tahun 2000 hingga ke tahun 2000. Okey, 2099. So kita masih lagi abad ke-21. Ya, abad ke-21.
21. Sebab itu kita ni abad ke-21. Bukan abad ke-20. Kita abad ke-21. Nampak tak perbezaan dia? Kalau sini 200, dia abad ke-3. Dia kalau 300 hingga 399, abad ke-4. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya perbezaan dia. Tahun 1 hingga tahun 100 masih abad ke-1. 100 hingga 199 abad ke-2. Maknanya yang abad ke tu dia ada tambahan 1 lagi. Maknanya dia menghala ke 200. Macam tahun 2000 hingga 2099 abad ke-21. Dia macam tu. Itulah perbezaan penggunaan abad, tahun dan juga masihi. Okey, baik. Okey, kita tinggal lagi 5 minit. Okey, baik. Kita tak sempat untuk buat nota pun sebab kita ada banyak perbincangan tadi. Kita akan buat nota pada hari seterusnya. Baik, cikgu nak berikan soalan kuis sekarang ni. Kita ada 5 minit lagi. Soalan kuis. Baik, soalan kuis kamu okey, jawapan kamu kena tulis di Zoom chat. Okey, soalan kena jawapan saja kamu kena tulis di Zoom chat. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Baik, soalan cikgu yang pertama. Soalannya adalah, okey, apakah nama kaedah yang mendengar cerita daripada atuk kita? Tulis kat Zoom chat. Tulis dekat Zoom chat sekarang. Kaedah apa? Kaedah sejarah apa yang mendengar, mendapatkan maklumat daripada cerita atuk dan nenek kita? Kaedah apa? Okey, Sabrina kata okey, Faisal kata okey, Hasan kata okey, Solihin kata okey, baik, bagus. Bagus, Amani kata okey, bagus. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, itu okey. Baik, semua dapat jawab dengan tepat. Bagus. Semua dapat. Okey, kaedah lisan. Baik, bagus. Soalan yang kedua. Okey, soalannya adalah okey. Baik. Selain daripada menjumpai tembikar, okey, dan juga barang-barang logam di dasar laut, apa lagi barang-barang yang mungkin akan ditemui di dasar laut? Kulit siput. Okey, lagi. Apa lagi yang boleh ditemui di dasar laut? Kapal karam. Okey, baik. Baik. Okey, lagi. Okey. Baik. Cikgu bagi clue sebab ramai yang mungkin tak ingat. Ramai yang cikgu bagi clue. Okey. Apakah kita kata barang yang mungkin boleh dijumpai di dasar laut? Contohnya tapak Sulaiman. Apakah nama tapak Sulaiman yang kamu boleh jumpai di dasar laut? Nama tapak Sulaiman itu. Nah, siapa dapat jawab ni? Cikgu bagi hadiah online. Apakah nama tapak Sulaiman yang kamu boleh jumpai di dasar laut? Semua tak tahu kan? Nama dia adalah, cikgu bagi jawapan dia. Nama dia adalah, ini dia. Korang tengok nama dia? Kamu tengok nama dia apa tahu? Nama dia yang ini. Kat mana kamu boleh jumpa? Ada,
Ya, di SpongeBob. Oh, rupanya dia tapak Sulaiman ni. Dia tapak Sulaiman lah. Kan? Kan? Awak ni semua dah macam, apalah cikgu dia bagi jawapan. Gila. Kan? Dah. Okey. Ya, okey, SpongeBob SquarePants. Ya, betul.